warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan berkaitan dengan esei yang pertama, iaitu manusia dan juga alat. Okey, ini adalah senarai nama ahli kumpulan kami. Nama saya Muhammad Ikhtiruddin bin Ismail, nombor metrik 22BE02076. Okey, yang pertama adalah pendahuluan. Teknologi pendidikan adalah penggunaan teknologi untuk memperbaiki pengajaran, pembelajaran dan akses kepada maklumat. Okey, antara poin penting yang dapat kami bentangkan adalah yang pertama, alat dan juga teknologi. Alat dan juga teknologi adalah termasuk seperti komputer, perisian, aplikasi dalam talian serta video dan animasi. Okey, poin yang kedua adalah pembelajaran secara jarak jauh. Pembelajaran secara jarak jauh adalah semakin relevan dengan globalisasi dan cabaran semasa. Yang seterusnya adalah poin ketiga, pendidikan Islam. Pendidikan Islam menggunakan platform e-learning, aplikasi mudah alih dan juga multimedia interaktif. Yang seterusnya adalah sistem pengurusan pembelajaran. Sistem pengurusan pembelajaran ataupun singkatannya LMS membantu guru untuk menguruskan kelas dan menilai pelajaran dengan lebih efektif. Okey, poin seterusnya adalah prinsip akhlak dan etika Islam. Prinsip akhlak dan etika Islam ni adalah teknologi pendidikan mestilah selaras dengan nilai ini. Okey, yang seterusnya adalah sumber pembelajaran AICT. Sumber pembelajaran AICT merangkumi mesej, manusia, bahan, alat dan juga teknik. Dan yang terakhir adalah subjek pendidikan Islam. Subjek pendidikan Islam ini adalah manusia dan alat. Manusia dan alat merupakan sumber penting untuk meningkatkan mutu pengajaran. Seterusnya, insyaAllah saya akan menyambung pembentangan bagi kumpulan kami, iaitu isi daripada esei kami sendiri, iaitu berkaitan manusia. Sahabat-sahabat sekalian, menurut AICT telah menggariskan 6 perkara yang termasuk dalam teknologi maklumat, dan salah satunya ialah manusia. Jika kita boleh faham, manusia ini ialah orang yang terlibat dalam PDP, dan dengan maksud itu kita boleh faham manusia itu ialah guru. Di sini saya datangkan beberapa poin yang menjelaskan mengapakah guru itu termasuk ataupun manusia itu termasuk di dalam teknologi maklumat. Yang pertama, kita boleh lihat di sebelah sana, fasilitator pembelajaran. Bagaimanakah itu? Yaitu guru membantu mengenal pasti kelebihan dan kekurangan pelajar. Guru bukan sahaja mengajar, tetapi dia lebih kepada mengenal pasti kelemahan pelajar pada setiap pembelajaran yang diajarkan. Melalui langkah ini akan membantu pelajar untuk menaik taraf ilmu mereka dan kemahiran mereka sendiri. Yang kedua, mendorong pelajar berfikir secara kreatif dan menyelesaikan masalah secara efektif. Fasilitator, guru menjadi fasilitator ialah mendorong pelajar berfikir secara kreatif. Iaitu guru menjadi pendorong untuk pelajar menterjemahkan idea-idea mereka secara lebih kreatif dan menyelesaikan masalah secara lebih efektif. Yang kedua, pendekatan pengajaran yang pelbagai. Bagaimanakah itu? Yaitu menggunakan berbagai metod untuk menarik minat pelajar. Hal ini juga penting. Kerana apa? Kerana jika menggunakan hal yang sama, metod yang sama untuk pengajaran kepada pelajar, mungkin menyebabkan setengah pelajar akan merasa bosan dengan pelajaran yang mereka dapat. Jadi
guru boleh menggunakan pelbagai metod yang sudah digariskan dan diberikan dan disenaraikan dalam rujukan-rujukan ilmiah, cara-cara nak menarik minat pelajar mengikut metod-metod yang berbeza. Memastikan setiap pelajar terlibat dan memahami pelajaran dengan lebih baik. Hal ini guru perlu mengambil perhatian kepada murid-murid yang tidak mengambil serius tentang pelajaran yang mereka dapat. Murid-murid yang berada di hujung kelas, yang di tepi kelas akan mula merasakan kebosanan jika pelajaran itu tidak disampaikan dengan baik. Maka gurulah yang perlu memastikan pelajar terlibat dan memahami pelajaran dengan baik. Dan isi yang terakhir, ulasan yang terakhir daripada saya, iaitu memberi motivasi dan sokongan. Hal ini juga penting kepada seorang guru terhadap seorang pelajar, terhadap pelajarnya itu sendiri, yaitu guru memberikan dorongan yang diperlukan untuk mencapai potensi penuh pelajar. Guru bukan sahaja mengajar, tetapi mendorong untuk murid itu lebih bersemangat untuk mencapai potensinya dalam belajar. Di situ kita boleh mencungkil bakat-bakat yang terpendam dalam diri seorang pelajar itu sendiri, yang seterusnya mencipta suasana pembelajaran yang kondusif dan memotivasi. Guru tidak boleh bersikap menjatuhkan, kita perlu membina. Jadi melalui hal ini guru dapat mencipta suasana pembelajaran yang kondusif dan lebih bermotivasi kepada pelajar itu sendiri. Itu sahaja daripada saya. Saya akan serahkan pembentangan ini kepada orang yang seterusnya. Terima kasih kepada pembentang tadi. Seterusnya saya Muhammad Idlan Azamri akan menerangkan pembelajaran menggunakan alat. Definisi alat, alat adalah sumber dan teknologi yang menyokong proses pengajaran dan pembelajaran, termasuk perisian, multimedia dan peranti elektronik. Alat terbahagi pada dua, iaitu alat tradisional dan alat moden. Antara alat tradisional adalah buku teks. Buku teks dia menyediakan sumber yang untuk kita beri pelajaran kepada murid-murid. Dan alat yang moden adalah penggunaan seperti slide ataupun seperti dengan papan putih yang teknologi sekarang ini. Kesan penggunaan alat yang sesuai dapat meningkatkan motivasi belajar dan mempercepatkan pemahaman konsep. Maksudnya dengan penggunaan alat, pelajar lebih menarik minat pelajar untuk belajar, untuk mengetahui apa yang akan dia belajar hari ini. Dan antara alat yang sesuai iaitu papan putih interaktif dan aplikasi pembelajaran dalam talian yang membolehkan pembelajaran fleksibel dan disesuaikan. Sebagai contoh, pembelajaran yang fleksibel adalah apabila kita membuat sesi soal jawab, kita boleh membuat di dalam digital. Jadi pelajar perlu menjawab, dia akan lebih menarik apabila kita tekan ada unsur-unsur yang dapat menarik pelajar tersebut. Dan penggunaan alat dalam pendidikan Islam dapat membantu meningkatkan interaksi guru dan pelajar dan memudahkan pemahaman konsep kompleks seperti tajwid dan sejarah Islam. So apabila kita menggunakan alat dalam pendidikan Islam, pelajar lebih dapat faham apa yang kita ingin sampaikan dan pelajar jelas apa yang ingin kita katakan. Sebagai contoh, sekiranya penggunaan untuk subjek tajwid, mungkin kita tidak nampak macam mana untuk menyebut dengan cara yang betul. Mungkin kita boleh untuk tunjuk cara yang sesuai kepada pelajar tersebut, di mana cara untuk sebut huruf tersebut. Sekian sahaja daripada saya. Seterusnya saya akan memberi kepada pembentangan yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah untuk last kali ringkas sahaja sebagai penutup. So kesimpulannya, penggunaan teknologi ini amatlah penting kerana ia bermanfaat kepada pelajar. Kerana dengan penggunaan teknologi ini, pelajar dapat memahami dengan lebih cekap.
pembelajaran, kerana teknologi ini membantu daripada segi minat belajar, so untuk memvariasikan cara kaedah pengajaran, so guru-guru dapatlah mengambil manfaat. Untuk seterusnya, poin seterusnya adalah AICT telah menggariskan 6. So sahabat saya telah bincangkan 2, iaitu manusia dan alat. So selebihnya adalah mesej, pengaturan, lepas tu teknik, bahan. Tidak semestinya merujuk kepada 2 itu saja. Guru-guru juga boleh juga merujuk kepada 4 lagi ilmu lain. So kita sebagai guru pendidikan Islam amatlah penting untuk mempelbagaikan kaedah pengajaran, kerana kita pun tahu isu guru pendidikan Islam ni masuk kelas just mengajar sebagai teknik lama, bercerita. So apa salahnya sebab kita sebagai guru pendidikan Islam cuma mempelbagaikan kita kaedah pengajaran dengan memasukkan elemen teknologi. So guru-guru boleh ambil manfaat daripada garis panduan AICT untuk menarik lagi minat belajar. So hal ini dapat menarik minat belajar dan membantu mereka lebih memahami pembelajaran yang disampaikan oleh guru. So itu saja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.